Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Kapten Rais daripada program Lemak Tulin. Dah puasa, dah raya, PKP pula. Cuba korang tengok korang punya badan sekarang. Berlemak, boroi. Korang dah buat macam-macam. Dah pergi gym, dah ambil macam-macam produk kurus, dah join macam-macam program fitness. Korang dah berlari, korang dah pergi naik basikal, dah diet, macam-macam lagi korang dah buat tapi masih lagi boroi dan juga badan berlemak. Saya ada solution dia. Korang kena join program Lemak Tulin. Program 7 hari yang viral, 100% natural tanpa sebarang produk, 100% dekat rumah, tak perlu pergi gym, tak perlu beli sebarang alat senaman, mampu membuang korang punya lemak, menurunkan berat badan seawal 7 hari sahaja. Dan ramai juga peserta-peserta sebelum ni yang berjaya hilangkan dorang punya boroi dalam masa 7 hari je guys. Dah lebih 3,000 peserta pernah join program Lemak Tulin dan semua 100% success rate. Untuk bulan Mei sepenuh hari raya ni kita ada hanya 2 batch untuk korang join dengan hanya RM89 untuk program 7 hari. Kita akan ajar A sampai Z. Jangan risau sebab kita punya program ni tak ganggu waktu kerja korang dan juga insya-Allah 100% safe dan selamat untuk semua golongan, untuk semua peringkat umur dan juga sama ada lelaki ataupun perempuan. Slot adalah terhad, jadi tunggu apa lagi guys? Tolong klik link dekat bawah untuk info dan terus PM untuk daftar Lemak Tulin Raya Edition bulan Mei. Jom sekarang guys, jangan terlepas. Let's go! Aku baca Caprice lah, aku jadi moderator. Oh, bang bang bang. Ni Safwan Syafiq ni siapa? Entah, tak tahu. Engkau tu je. Engkau approve yang tu je. Yang Aku seorang dah je. approve Alif Syarifuddin tu. Aku dah approve lah. Aku jadi moderator lah, aku tak ada ni Ada? Oh ya, ada. Standby. Ada Syarifuddin. Okey, aku di live aku ni. Okey, tak apa. Kita carry on je. Tak apalah. Kau ni. Tambah follower kau. Aku sayang follower aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama siapa bro tadi? Alif Nama saya Alif tuan. Alif. Okey. Dengar jelas ke? Dengar jelas. Alhamdulillah. Dekat ni dekat rumah ke tu? Dekat rumah. Okey, so apa cerita kita malam ni? Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih lah sebab bagi saya peluang untuk live ni. Sebab tadi pun saya ada email Tuan Rais. Tapi Tuan Rais busy agaknya. Betul? Okey. Tak apa. Jadi kita dah dapat peluang untuk saya ni. Sebab selepas saya tengok video tu je, saya tahu ke mana kedudukan saya. Dan dekat sini juga macam email saya kepada Tuan Rais, saya ingin memohon maaf kepada semua yang menonton video saya sebelum ini. Saya mohon maaf sangat. Mungkin pada video saya tu saya bercakap tentang comparison yang sangat tak masuk akal lah. Okay? Bertujuan je sebab ramai yang bertanya, mungkin Cik Rais pun, Tuan Rais pun tanya apakah tujuan niat saya sebenarnya. Okay? Jadi niat saya sebenarnya di sini frankly speaking sebab saya nak bagi tahu yang bahawa kita punya aset tak banyak untuk kita suka-suka hati hantar pergi ke sana, dan kita punya aset memang untuk pertahanan kita, memang to protect our sovereignty, memang untuk kita jaga daratan kita sahaja semata-mata. Tetapi gaya bahasa saya menampakkan saya seperti mengecilkan keadaan tentera udara kita. Okay? Kalau benda tu akan terjadi juga jika saya compare our GI, our ground infantry unit juga dengan compare dengan Singapore. Benda tu akan jadi benda yang sama juga dengan cara saya berkata-kata. Alright, dan di sini lepas je saya tengok video tu, saya telah pun edit part tu, saya buang keseluruhannya. Saya dah tak pakai lagi pasal poin yang keempat tu sebab saya tahu benda yang saya kata itu sangat-sangat mengguris pihak tentera dan sangat-sangat tidak bertanggungjawab bagi seorang content creator juga. Okay. Selaka sekali lagi saya minta maaf untuk menjelekan keadaan. Niat saya bukan untuk merendahkan tetapi hanya untuk compare, untuk bagi tahu kita tak hantar kerana itu. Kalau seperti saya kata dalam email saya juga, kalau saya salah, saya minta maaf kan.
saya pun telah buat apa yang saya harus buat. Saya nak kena delete benda tu, bahagian tu semua. Dan di sini kalau Major Faiz, Kapten Rais nak clearkan lagi keadaan pun, saya terima dengan seadanya untuk penonton kat luar sana faham dengan situasi apa yang kita ada sekarang. Saya tak nak follower saya akan rasa macam tuan attack saya. Saya tak nak follower saya rasa macam akan bermusuh dua pihak dan sebagainya. Saya nak bagi tahu kat semua follower saya dan semua follower Tuan Rais, I have no hard feelings at all. Memang salah saya, memang saya tahu sudah apa yang saya buat, dan ini adalah benda yang betul saya rasa bersalah lah. Itulah hendaknya. Saya adalah saya I appreciate juga dia punya ni lah, betul. Dia punya video tu banyak point-point yang menarik lah bagi for me. Benda logik lah. Tapi tuan-tuan berdua ni kan, tuan-tuan berdua is a YouTubers yang banyak followers, banyak orang tengok. The whole world tengok your punya video kan. So why not you guna this platform untuk kita menaik lagi semangat kita punya rakyat patriotik kita ni. InsyaAllah. At the end of the day, it's all about the semangat ni. Pasal kita, itu cara yang kita boleh membantu lah. Kan? Kita ambil contoh orang-orang kat Palestin kan. Walaupun orang ada bilangan yang kecil, weapon yang lemah. Tapi semangat, semangat ketenteraan dia, semangat patriotik dia tinggi. Dan dia boleh memberi hantaman yang sengit kepada Israel. Kan? Contoh je kan. Sebab rakyat-rakyat dia tu. Itu sebab dia punya strength kat situ. Dia punya semangat tu. So, you all ada platform macam tu, you all ada yang banyak whole world tengok kan. So why not kita bersama lah, kita boostkan kita punya ni lah. Betul lah. Itulah saya punya advice je lah. Itulah saya. Pasal kalau kita ambil negara-negara lain, ada ke negara-negara lain cerita keburukan pasal negara dia punya aset, pasal dia punya merendahkan dia punya military punya power? Tak ada kan? So far saya rasa tak ada. Ada tak? Tak ada kan? Tak ada. Itulah macam saya cakap, cara penyampaian tu membuatkan kita bunyi lain. Itu je. Itu kan saya punya ni lah. So saya terima kasih lah. Memang you have the ni lah. Saya terima kasih banyak. Saya terima kasih juga kepada Tuan Faiz Rais. Kalau Tuan Faiz tak buat benda ni, mungkin benda tu takkan kita sedar. Mungkin takkan sedar ada kilaf ni. Sebab saya pun macam ni tak baca komen. Saya hanya like komen yang first 100 je, lepas tu memang tak baca dah. So benda tu mungkin saya tak nampak, tak perasan dan sebagainya lah. Saya ambil ni lah, contoh macam ni lah. Sekarang ni this platform is internet. Kalau you study balik World War II, zaman-zaman World War II, dia punya antara benda yang menyumbang kepada dia punya kemenangan is the information warfare. Information warfare ni benda yang dia sampaikan satu information untuk melemahkan pihak musuh. That is what we can do right now lah. Kan? Kita nak memberi impact jugalah kepada ni lah, itulah. So nanti boleh tengok lah kalau World War II tu ada information warfare tu maksudnya. Benda-benda yang kita boleh membantu lah. Kita boleh membantu negara kita dengan benda-benda macam tu lah. Itulah. Tuan-tuan berdua ni famous. Saya tak famous sangat. Saya tak ada apa pun. Pui, tak famous. Okay, Eddie Boy. Aku moderator lah orang ni Moderator. Okay. First of all, okay. Nice to meet you, Mr. Alif. Alif ke Arif tadi? Alamak, lupa. Alif, okay. Kalau, okay saya ceritakan sikit pasal diri saya lah. Okay, kalau nampak cara saya bercakap ni macam marah, jangan salah anggap. Memang ni saya, memang cara saya bercakap macam ni lah. Faiz dah lama kenal saya, more than 14 years, 15 years. So Faiz tahulah. Okay. My first impression, mula-mula saya tak tahu pun pasal video tu. Tapi ada orang komen sebab saya buat reaction dekat yang Selva Kumar tu kan. Yang dia tanya pasal, okay, ada orang bagi tahu, dia cakap ada satu video YouTube ni ada orang macam hina-hina tentera Malaysia, cerita pasal aset. So saya tanya dia, dekat mana? Dia cakap cuba buka Majas TV.
I know your channel, okay, and then saya ingatkan yang you buat reaction on orang kutuk kita punya military power. So it was not my expectation yang you sendiri yang buat tu tau, okay? Sebab you well known jugalah dalam YouTube ni kan. So bila tengok, and then saya tengok daripada mula tau sampai habis. Macam actually saya baca you punya email, tapi okay, kejap lagi saya ceritalah kenapa saya reply, kenapa saya buat macam tu lah, okay. Saya tengok daripada mula, the first 3 point is very bagus. Okay, very bagus, even it's an extra information for me also, yang dah tinggalkan Air Force, and then bila you refresh balik, fikir logik, oh betul lah tak ni sebenarnya. And then when it comes number 4, okay, bila you cerita pasal the numbers of asset, saya tak trigger sangat sebab I know you get all the information from Google, which is siapa-siapa pun boleh cari, siapa-siapa pun boleh cerita balik. Tapi when it comes your comparison, and then bila obviously you punya comparison is, oh Malaysia ada 8, Singapore ada 40, and then you pun tahulah cara you bercakap pun macam ada 8 je. So macam saya tak marah, terus terang, sebab you are civilians, maybe tak pernah masuk askar ke, pernah masuk askar ke, I don't know. Tapi saya yang dekat dalam pernah masuk military, I serve for 14 years, okay, belajar apa semua. So dia macam saya tertanya-tanya, kenapa perlu buat comparison? Apa kepentingannya comparison itu? Adakah kita sedang ada bertelagah dengan Singapura? My thought was husnuzon lah. I terus assume clean cut punya, you nak buat content untuk you punya YouTube, you nak tarik views. Okay? Itu saja. I know I'm a content creator as well. Saya pun ada setengah-setengah yang video memang pointless, memang sekadar nak ambil view je. Tapi when it comes to military, even though saya dah keluar daripada servis, I have to do something lah. Bukan nak berperang ke apa, tak. Even my first comment was, saya kena betulkan. Okay, saya kena betulkan sebab information tu jujur, Faiz ada, saya ada, bukan 100% perfect. The numbers, some part is correct, tapi I think more than 70% yang you tak bagi tahu, yang tak ada dalam you punya video. So sebab kalau you punya followers 1,000, 2,000, saya tak kisah tau. Tapi you punya ni dah 150k. And then tengok dekat situ view dah lebih 80,000 dah. And then orang yang komen pun sedap juga, tahulah orang Malaysia ni kan menambah-nambah, ni lah kerajaan tu lah kerajaan ni lah. Bukannya saya bias sokong kerajaan ke apa, tak. Tapi it's about military. Military ni kalau you nak tahu, it's not bawah government tau. Kita bawah yang di-Pertuan Agong tau. Kita bawah di Pertuan Agong. So kalau ada orang bagi reaction bad or good pasal military, it gives impact to yang di Pertuan Agong. Itu nombor satu lah. Okay, and then kenapa saya reply email, kenapa saya tak reply email? Sebab saya cuba jadi profesional. Sebab the first comment yang you letak and you pin dekat situ, and you cakap siapa-siapa nak buat video respon, siapa yang ada biji, sila buat. So I'm responding to that comment. Tapi rasanya Faiz, kita punya reaction is alhamdulillah cara yang okey lah. Kita pun tak ada nak maki-maki ke, kita tak ada nak hina-hina Majans TV ke, tak adalah. Kita just betulkan apa yang salah. That's all. Itulah, saya just nak membetulkan, hopefully lah, siapa yang dah tengok video tu, yang the asset part tu, supaya dah tak ada dah. yang 80,000 first tu lah. Okay, 80,000 tu, ramai tu, supaya mungkin boleh tengok balik saya punya video, mungkin boleh faham lah. Okay, jujur saya cakap, saya
takkan delete video tu. Mungkin saya akan edit on your part saja. Sebab you pun dah cut you punya part, saya akan cut you punya part. So saya just nak bagi respon, nak educate Faham. orang Malaysia, especially civilians yang kita tengok bukan you je. In fact dah ramai dah orang bagi impression, orang semua jadi palatau lah. Saya punya bahasa senang, palatau. Dia tak tahu, dia buat-buat tahu just based on Google apa semua ni, and then terus dia keluar Facebook, dia keluar YouTube. Kita orang tak diajar tau jadi palatau. Kita orang diajar kita nak keluarkan something yang fakta ke apa benda ke, statement ke apa ke, mesti ada fact and figures. Kalau tak ada fact and figures, benda tu find out salah, kita orang boleh mati tau, kena belasah. So yelah, bukannya saya nak compare saya ke dengan you ke, kita punya professional. Maybe this is how content creator punya cara lah. I don't know. Saya pun baru je dapat silver button apa semua ni. So I hope not just you, tapi semua orang juga dapat pengajaran lah daripada ni. Biarlah saya menjadi contoh yang tak elok kepada mereka supaya mereka tak buat apa yang saya buat. bukan contoh yang tak elok lah. Kita semua buat silap. Saya pun ada buat silap juga. Tak elok lah tu. Maybe Allah jadikan benda ni untuk pengajaran semua orang. For a reason, yeah. For a reason. So For a reason. Benda ni boleh jadi dekat siapa-siapa je. Orang yang macam Tuan Rais cakap, can be posted by someone yang ada 200 followers saja, and it will not give any impact, but God decided to send me yang ada 150,000 subscriber to send about this, and it does have a weight on my say. Betul. Yeah, and I have to learn it in a very hard way, and alhamdulillah I made this mistake so that million others could understand these consequences about doing the same shit what that I'm been doing lah. And alhamdulillah for that. Thank you so much for responding to it. Cuma I appreciate, I respect you very much, and kalau ayat askar dia, you have the balls lah to come into Major Faiz punya live to apologize. You have the balls lah, and I have much respect for you lah. So tak apalah, benda pun dah jadi, kita pun rakyat Malaysia, kita nak gaduh-gaduh buat apa, Covid lah, apa bala, PKP apa semua ni. So kita chill, kita just ni lah, kita just clean the water je lah, itu je lah. InsyaAllah kita menjernihkan keadaan supaya kita boleh come up with something insyaAllah for our fans to digest together. Benda-benda yang boleh mendatangkan kebaikan kepada followers kita insyaAllah. Senyum. Tadi orang cakap saya senyum lah. Tahu kenapa saya senyum? Saya suka lah benda-benda macam ni. This is a professional way lah. You all, this is a professional way. Bagus benda tu. Dan saya juga senyum sebab ni lah. Malam ni viewer saya ramai lah. Faiz. Kita bukannya macam Long Tiger. Kita nak balas video, marah kutuk no. Kita orang ada pelajaran lah. Kita sekolah orang. Cuma Faiz, aku minta, okay, by the way, aku akan ambil this video, aku akan post yang Majans TV dah buat permohonan maaf. Kita kena bagi tahu, kalau tidak orang akan terus keep on kutuk, which is tadi actually dekat my video tadi tu ramai tau orang dah caci maki tau. I cuba delete penat aku nak delete ni sebab saya tak suka lah orang yang maki-maki, walaupun saya ditrain dengan maki hamun kejadahan. So Faiz minta live ni kau tolong post insyaAllah IGTV please. Boleh insyaAllah, as long as will make a good benefit to everybody. Okay, insyaAllah aku akan share lah benda ni. InsyaAllah. So itulah. Keep on spreading good vibes for our country. That's all. Secara tak langsung secara tak langsung kita dapat clearkan Majans TV punya image jugalah, sebab dia pun sekarang dah ada nama. So bukanlah niat kita nak kotorkan nama dia pun. So kita just nak betulkan. Kalau nak busukkan nama macam-macam cara bro, boleh. Tapi bukan
bukan cara kita lah. Kita nak ni, this is how military punya style. Nampak kita relax je. Chill je. Nah, at the end of the day yang lebih-lebih kita punya followers yang membabi buta je. Betul, Lepas tu kita setuju. actually kena tunjuk benda yang baik lah, insyaAllah. I'm willing to help kalau you ada macam apa-apa nak tanya ke pasal ni ke, saya boleh nak membantu lah. Tak ada masalah. You boleh DM je. In fact sekarang ni, in fact sekarang ni kalau ada benda yang you confuse, ada benda yang you tak pasti, kalau you nak information, you boleh tanya sekarang, anytime. Boleh kita boleh clarify kat sini lah. At least ada benda tu lah. Kalau dia tak boleh jawab nanti we will come back lah macam tu. Itulah. Actually pun tak ada apa-apa sangat pun. Benda tu semua kan benda yang tak dirancang untuk kita fikir ke nak tanya apa benda kan. So far cuma saya ada idea untuk Tuan Rais, Major Faiz. You guys bukan you boleh buat juga reaction on kita punya movie kan, industri filem kita, and how kita react, macam mana diorang replicate balik senario askar tu semua kan. So saya pakai baju apa ni? Ni adalah selagi penyawanya baju. Dia terbalik tak nampak. Bulan 8 cerita ni. So cerita ni mantap lah, mantap. Aku nak satu. Ada lagi tak baju? Tak ni Ada lagi tak baju? pelakon saja. Yang mana buat scene tu, stuntman tu dapatlah baju ni. Aku tahu lah, aku belakang tabir je. Bulan Mana banyak 8, dapat baju. Bila filem tu dikeluarkan? Bulan 8, Merdeka. Dia nak itulah dia Merdeka. nak menaikkan semangat patriotik. Okay, kita sama all out promote that film. Ya. InsyaAllah. Aku dia tahu pilih tarikh tu bulan 8. Dia nak tingkat. Itu dia. InsyaAllah si siapa tu? Alah, yang selalu buat reaction tu lah, aku dah lupa dah nama dia. Zaf. InsyaAllah mungkin Zaf akan kutuk lah. Tapi tugas kita lah yang nak ni lagi, siapa lagi. Tapi saya jenis yang jujur punya orang. So saya akan bagi tahulah kalau benda tu elok-elok lah. Tapi kalau benda yang ada yang tak bagus, untuk kita nak improve. Betul. That's all. Tapi sorry bro, Alif nak tanya. Ya. Dapat information tu semua daripada mana lah? Google lah? Saya dapat ni daripada yang military, wiki military lah. Okay. Alright, faham. Wiki military, lepas tu artikel from yang newspaper lah. Macam Malaysia beli berapa biji, Malaysia ada ni pun tak tahu. yelah macam macam benda-benda yang dia release benda tu lah. Tapi apa, weapon kita semua hebat. Don't worry. Weapon kita semua hebat. Kalau dia cakap kan, Tak tu macam saya cakap F-15 dengan Sukhoi kan. You cakap F-15 canggih kan. Memang dia canggih, tapi Sukhoi pun lagi canggih. So masing-masing ada lah. Masing-masing ada kelebihan masing-masing lah. Itulah. Sebab itu pun sebab saya tak tekankan macam version negara, setiap negara version lain-lain kan. Version lain-lain. Sendiri lah. Role pun berbeza. Betul. Cuma ada a little bit lah sikit yang saya nak cerita lah. Kita punya military, Air Force lah, kita ada je buat exercise dengan Singapore. So ada some of the part kita akan buat some sort like competition tau. Ada je Singapore kalah. Ada je. Tak ada macam tu lah. Bila saya buat bila kita tengok you buat comparison side by side F-15 Eagle dengan Sukhoi semua tu kan, at the end of the day the margin is very small. At the end of the day it's up to the pilot itself. The pilot skill that matters. Apa yang dia tak adalah mana ada boleh setiap pengeluar tu mengeluarkan satu yang macam langit dan bumi. So maksudnya orang yang buat tu pun bodoh juga. Betul. It's all about it's all about the user, the ni lah, human. The loop tu dia akan pergi ke human balik tau.
Kalau Betul. loop tu dia akan pergi ke human Ah. balik. So Ah. human tu sebenarnya tu lah. Ya, untuk membezakan how superior that the person is, it comes to a very small margin of error yang setiap manusia tu boleh buat. Rakyat kita lagi ramai pada dia. Kalau buat comparison. Bawa batu ramai-ramai Plastik. Bawa semangat dah cukup lah nak tumpangkan dia. Silap kalau kita jelas sikit ke pilot tu pun tak nak terbang lah tu. Tuan, saya nak tanya lah tuan. Macam kita punya military trained personnel, Okay. macam contoh dengan Singapore kita tahu dia ada national service yang 2 years, 2 tahun national service, dan macam nak cerita, diorang ada group of people yang dah lepas sekolah, lepas 18, yang dilatih untuk menjadi askar simpanan ke whatever dia panggil tu for 2 tahun. Alright, adakah mereka adakah bila kita compare military personnel, diorang pun terbabit sekali dalam dia panggil apa military personnel tu? Contohnya macam kita punya military personnel kita hanya mereka yang dilatih sebagai dalam ATM saja. While dekat Singapore, dia punya national service tu pun adakah dipanggil sebagai military personnel yang di-train oleh military juga dan dijadikan askar juga? Untuk active service. Untuk active service. Yes, active service itu maksudnya. Untuk active service di mana yang itulah dia orang tu dipanggil pasukan simpanan. Palapes. Reserve lah. Kita pun ada palapes. Palapes kita pun train. Kita pun ada sekolah. Palapes. Kan? So dia macam palapes tu sama dengan punya okey, faham. Sama je dia punya tu. Kita pun dulu sekarang ada KM ke? Ada tak? Ada lah. Tak ada. Dulu kan ada train pakai weapon kan. Tembak-tembak semua ada. Itu pun Okey tu, kalau kata pasal palapes tu, selain daripada UiTM, sebab saya tahu UiTM dia yang ada pasukan palapes. Okey. Sebab saya ada kawan lah kat palapes tu yang memang train askar apa semua, dan diorang keluar pun diorang ada pangkat juga, lieutenant muda ke apa, tak silap saya lah. Selain daripada institusi macam UiTM tu, ada tak institusi lain yang mana apa budak-budak kita, belia kita boleh join palapes ni? Kalau diorang tak masuk UiTM, kat mana lagi diorang boleh buat? Itu Navy saya tahu ada tak. Navy kalau Navy. Navy dia ada apa tu lah. Dia ada itu saya tak berapa. UM. Tapi ada through ada universiti pun ada. Ada lah, Amal, kau tahu apa? Dia kalau selain daripada uni palapes ke askar simpanan lah, sebenarnya banyak universiti yang ada, UUM ada, Uniza ada, banyak. Ya, betul. Banyak kalau kita saya bercakap dari segi kalau orang tak berkesempatan atau tak dapat kelebihan untuk sambung kat universiti, dan bagaimana orang yang tak masuk universiti tu boleh join macam benda-benda macam ni? Wataniah, okey. Okey. Wataniah. Okey. Wataniah, kalau you kerja bank ke, you kerja cikgu apa-apa ke, kerja boleh kan? Apa-apa kerja pun boleh. Dia punya training dia, konsep dia ada latihan berterusan which is for berapa weeks dah. Dia ada latihan sambilan juga which is based on hours, akan dapat allowance, dapat uniform. So dengan dengan menghadiri latihan tu akan dibayar allowance. So dia akan ajar samalah benda-benda biasa lah, masuk hutan, menembak apa semua. So kita ada sebenarnya, cuma kita bukan jenis yang show off lah kita punya benda-benda military ni. Sebab kita tak ada keperluan pun. Sebab kita kan mengamalkan prinsip dasar negara berkecuali. So kita pun tak nak ada masalah dengan siapa-siapa pun. So tapi we are always on standby. Itu je yang saya boleh cakap. Kita punya kita punya tahap readiness tu, kita ada certain orang kata level yang kita always kena maintain dalam military ni. Regardless of tengah aman ke, tengah ada kecoh ke, apa benda ke. So dengan adanya active service, dengan adanya simpanan ni semualah. Even though yang macam kita orang ni yang dah ex-military ni, kalau ada something kita orang boleh dipanggil anytime. Faham. Sebab tu dekat dalam IC bercakap pasal Tuan Rais yang dah pencen naskah ni, muda lagi tuan. Kenapa tamat perkhidmatan awal? Saya masuk tentera
time tu pengambilan dia adalah untuk tauliah jangka pendek. Dia adalah macam yang saya punya sini-sini apa semua, bila dia masuk, dia chop 10 jari tu adalah untuk tauliah tetap, which is sampai pencen lah, 21 Sampai tahun. dia dah retire lah. Okay. So macam saya ni, orang kata ni Tuhan punya perancangan lah. Time saya masuk tu, tiba-tiba baca, oh rupanya hanya untuk kontrak. Tapi ada option lah, boleh sambung sebenarnya. Tapi nak sambung tu pun kena buat permohonan, and then kena masuk board, and then tertakluk kepada kelulusan MAT, number 3 board apa semua tu lah. So nak dijadikan cerita takdir. So saya apply, tapi dah diorang kata saya kena tamatkan perkhidmatan for 14 years, saya kena tamatkan lah. Tuan Faiz masih berkhidmat? Saya tak, saya dah habis kontrak. Sama saya pun sama juga macam dia. Saya ada short ni lah. Shortnya servis. Oh, so Tuan adalah pilot Hornet lah, Super Hornet kita. Saya pilot Hornet. Hornet bukan Super Hornet Super Hornet lain. Oh, lain kita punya bukan Super Hornet Kan. Bukan. Kita punya Hornet. Apa beza dia? Ada lagi modification tu ke? Variant, jenis. Variant. Tapi Hornet yang kita ada sekarang ni is upgrade punya Hornet. Upgradable kan? Yes, upgradable. So kita dah upgrade ke dia punya tu lah, is yang ke high end punya tu lah. Faham. So Hornet dia engine lain, dia punya tu besar sikit. Tapi mostly weapon yang boleh bawa Hornet, Hornet boleh bawa lagi. Sama. Okay. Sama lagi. Ada masalah. So kita untung sebab kita ada Western block, which is the F-18, kita ada Eastern block, which is the Sukhoi lah. So Western dan Eastern ni masing-masing dia ada weapon masing-masing tau. So kita weapon system. Negara kita ni, kita ada dua-dua punya inventory of weapon, which is kita strong kat situ lah. Weapon yang Tuan Faiz masukkan adalah macam the missiles air to ground ke, air to air ke. So weapon yang kita is paling canggih lah dekat Asia Tenggara, which is sama-sama level dengan all the Asia Tenggara ni lah. So kita upgrade weapons. So itulah. Satu biji kapal tu boleh bawa banyak weapon. So itulah. Yalah, walaupun apa jet yang kita ada semua tu dah berusia lebih daripada 20 tahun. Betul. Dia service memang in service, in good condition, upgradable every time dia upgrade. Pasal kita nak kena add par dengan Asian region. Standard. Kita nak kena add the par of that with them. Satu apa yang kita buat, kita upgrade lah. Kita tak mindset, kita upgrade which is canggih lah sekarang ni. Kalau untuk you punya pengetahuan, F-18 kita ni ada yang pakai helmet tu, dipandang je, misal tu boleh tembak ke belakang. Macam augmented reality lah. Betul. Dia macam you kepala tu misal tu pergi ke situ. Itu antara benda-benda yang canggih lah. Benda tu ada dalam Google, ada mereka upgraded weapon semua. Cuma kita tak cerita, negara kita tak cerita bilangan weapon kita ada. Itu yang kita tak cerita. Kita cerita apa benda yang kita acquire tapi bilangan kita tak cerita. Itulah. So berbanggalah menjadi rakyat Malaysia ni dengan apa yang kita ada. So gunakanlah platform yang anda ada untuk menaikkan lagi kita punya semangat, bukan saja rakyat, untuk askar-askar kita. So askar-askar pun tengok kat YouTube ni. So diorang pun rasa, diorang ni appreciate kita ni. Rakyat Malaysia appreciate kita ni, diorang lagi semangat. Kalau saya dulu kat tentera, kalau ada orang appreciate kita lagi semangat. Kan? Macam ni lah, kita ni macam cheerleader lah. Bagi semangat sikit. Faham. Alright, so it's a good for today. Thank you very much. Saya selaku moderator lah, tak usah saja moderator kan ya. So saya akan save this live for you both make good out of it lah. Alright, saya pun nak kata akhir saya bagi mereka yang sedang menonton, saya punya site, saya punya followers dan juga Tuan Rais punya followers. Thank you so much. Jangan gaduh-gaduh. Okay, saya minta maaf, mohon maaf sekali lagi dari lubuk hati saya minta maaf, sangat-sangat minta maaf sebab kekilafan saya dan apa yang keluar daripada mulut saya itu amatlah tidak sesuai dan patut dipertontonkan oleh semua. Okay, dan kepada followers kat luar sana, terutamanya followers saya tahu ada yang nak backup saya dan sebagainya. Jangan lebih-lebih sebab saya pihak yang salah sekarang ni. So kita terima je pengajaran untuk semua.
Jangan buat apa yang saya buat. Thank you so much, Tuan Rais. Last you, bro Arif, last. Okay. Okay, last. If you can educate lah, maybe you punya follower ke, maybe you ada berkawan dengan Insta famous ke, YouTuber lain ke, benda ke, just educate. Tolong jangan sebarkan benda yang tak pasti. Tolong sangat-sangat. Saya dah tengok banyak sangat, bukan pasal militeri je, pasal semua benda. Simply nampak Google, jumpa pub sebar. Baru je lagi saya dengar ceramah ni, bukan nak ni lah. Ada ustaz, ada PU Azman kot, dia bagi satu ni, dia cakap orang-orang yang suka menyebarkan berita ni adalah orang-orang yang fasik. Akhir zaman ni. Sebab dia pun tak sure yang disebar tu betul ke tak, fakta ke tak. Just nak orang like, nak orang share, nak orang repost, nak ni lah, nak kejar views. Untuk pengetahuan semua, saya tambah sikit lah. Saya punya YouTube ni dah tak dapat duit sejak tahun lepas lagi. Walaupun saya punya banyak, saya kalau tuan tengok saya punya konten banyak menceritakan tentang pasal Illuminati lah, pasal Dajjal lah, apa benda, pasal agama. Banyak saya translate konten-konten agama kepada bahasa Melayu dan membuatkan benda tu jadi macam dikata sensitive issue lah. Cuma kalau kalian nak tahu, bagi mereka yang belum monetization pun ada iklan. YouTube dah boleh keluarkan iklan kat channel-channel korang yang tak ada lagi. So itulah nak cerita. Terima kasih kerana terus support walaupun tahu saya tak ada duit. Tak apa. Tak ada hal. Tak apa, itu ibadah lah benda ni macam ni ibadah lah sebenarnya. Kalau kau mencapai Betul. ibadah lah sebenarnya. Tak dapat duit pun dapat pahala lah. Betul tak? Oh, saya pun boleh jadi itu ni. Muka lah macam PUB. Boleh. Nanti saya panggil Tuan Faiz, kita buat satu live dekat YouTube saya. Kita cerita benda basic je. Apa yang militeri kita makan? Apa yang militeri makan, apa yang patut rakyat makan supaya dapat badan macam Tuan Rais. Tuan Rais lah. Lepas tu kita boleh promote sekali program Tuan Rais kat channel saya. InsyaAllah boleh. Sebab saya baru on journey of dieting yang dah lose 10 kilo dah ni. Okay, what if? Okay, Bro Arif, I invite you to join my program on the house. InsyaAllah boleh. Kita start 26 hari bulan, which is hari Rabu ni. 26 hari bulan hari Rabu. Boleh tak kita start minggu depan? Sebab saya nak habiskan puasa 6 saya minggu ni. No, you can do it while you're fasting. Sebab masa bulan puasa pun saya buat program for 3 batch. Ada lebih kurang nearly 400 orang yang join. Boleh turun dalam 7 hari, boleh turun 10 kilo. InsyaAllah, jom, boleh. Let's do it. Yes, boleh. Hope that you can be an example untuk orang lain yang sebenarnya nak kurus, nak fit ni, you tak perlu ambil suplemen, you boleh buat daripada rumah, you just makan makanan Malaysia je. Betul. So I invite you for free. Nanti kalau boleh you DM I dulu dekat boleh, no problem. dalam IG. Nanti I bagi link untuk join kita punya grup sekarang pun dah ada 200 lebih orang dah, InsyaAllah, yang akan sekali lah. Okay, alright, thank you all. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.